Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Zamani bin Muhammad Zamri dan nombor matrik saya di 2018 2085759. Okay, jadi seperti yang anda semua tahu, pada hari ini saya akan membentangkan video makro pembelajaran saya. Jadi untuk makro pembelajaran saya telah memilih topik 2 di dalam mata pelajaran biologi tingkatan 4, iaitu topik biologi sel dan organisasi sel. Dan di dalam video makro pembelajaran saya ini, saya akan lebih memfokuskan kepada subtopik 2.1, iaitu subtopik struktur sel dan fungsi. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita saksikan video makro pembelajaran saya. Bangun. Assalamualaikum cikgu. Okey, waalaikumsalam murid. Okey, jadi semua boleh duduk duduk. Okey, tenangkan diri dulu sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, murid-murid semua sihat Sihat. Okey, bagus, mantap. Okey, jadi okey, semua duduk. Duduk dulu. Okey, jadi sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak recall balik Cikgu nak imbas balik apa yang kita dah belajar tentang topik yang lepas. Okey, jadi pada topik yang lepas, kamu dah belajar tentang asas biologi dan peraturan normal. Jadi seperti mana yang cikgu dah ajar pada topik yang lepas, biologi ni dia berasal daripada dua jenis perkataan, iaitu bio dan logos. Jadi bio itu adalah apa-apa yang berkaitan dengan kehidupan, dan logos itu logik lah. Logik maksudnya logos itu bermaksud ilmu. Jadi biologi ni adalah kajian ataupun ilmu tentang kehidupan lah. Tak kisahlah sama ada tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan. Okey, jadi faham semua Jadi kamu ingat balik apa yang cikgu ajar pada kelas yang lepas Okey, bagus. Okey, jadi murid-murid, hari ni kita nak masuk kepada satu lagi topik yang baru, iaitu topik biologi sel dan organisasi sel. Boleh semua Boleh. Okey, bagus. Ini yang cikgu suka ni, semua bersemangat untuk belajar. Okey, jadi untuk topik biologi sel dan organisasi sel ni, kamu semua akan belajar berkenaan sel. Apa-apa yang berkenaan sel, kamu akan belajar di dalam topik ni. Tapi kita lebih fokus kepada untuk yang awal ni, untuk topik 2.1, struktur dan sel dan fungsi, kita akan lebih fokus kepada struktur dan fungsi di dalam sel haiwan dan juga sel tumbuh-tumbuhan. Okey, boleh Okey, jadi untuk kelas pada hari ini, cikgu akan masuk kepada topik 2.1 dululah, iaitu subtopik struktur sel dan fungsi. Jadi kita akan belajar tentang struktur sel dan apa fungsi-fungsi bagi setiap struktur yang ada di dalam sel haiwan dan sel tumbuh-tumbuhan. Boleh? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak kamu buka buku teks kamu lah. Kamu buka kepada muka surat 22 sampailah muka surat 27. Jadi di situ kamu boleh rujuk lah apa yang cikgu bagi tahu di hadapan ni. Okey, jadi sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak terangkan tentang apa itu sel. Apa benda sel ni sebenarnya? Itu yang kamu perlu tahu sebelum kamu tahu dengan lebih mendalam tentang struktur dan fungsi di dalam sel itu sendiri. Jadi apa benda sel itu? Okey, boleh semua? Boleh. Okey, jadi baik murid-murid. Apa itu sel? Sel adalah unit asas bagi organisma hidup. Jadi sel tu adalah unit asas bagi organisma hidup. Okey, sekarang cikgu nak kamu pegang tangan kamu. Okey, pegang tangan kamu. Okey, pegang Okey, bagus. Jadi cuba kamu fikirkan, kulit kita ni kan, tangan dekat kulit dekat tangan kita ni kan, apa yang membina kulit kita? Apa yang membina kulit kita? Sudah semestinya lah sel. Sel kulit dekat atas badan kita ni terbina daripada jutaan sel yang ada. Itu secara asas lah untuk kamu faham. Tapi sebelum cikgu teruskan lagi, cikgu nak bagi analogi lah dekat kamu. Sebab cikgu cakap sel tu adalah unit asas kan. Jadi sekarang ni cikgu nak buat analogi. Okey, apa yang kamu nampak dekat depan ni? Gambar apa? Rumah cikgu. Gambar rumah, bagus. Okey, jadi unit asas untuk sebuah rumah, apa yang membina rumah?
untuk bina rumah kita perlukan apa? Batu cikgu. Batu bata yang sebenarnya. Jadi kita perlukan batu bata untuk membina rumah. Kalau macam ni, dinding ni kan, kamu tak nampak batu bata tu tapi dia dah salut dengan simen. Tapi dekat dalam ni ada batu bata yang membina rumah. Jadi rumah ni terdiri daripada susunan batu bata. Jadi batu bata ni adalah unit asas untuk membina sebuah rumah. Unit asas. Jadi batu bata ni adalah unit asas untuk kita membina sebuah rumah. Jadi apa yang membina rumah ni adalah batu bata. Sama juga dengan kita dan tumbuh-tumbuhan. Apa yang membina, yang membentuk organ ataupun lapisan kulit kita adalah sel. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Ini daun. Jadi daun terdiri daripada sel. Kalau kamu boleh tengok dekat sini ini satu sel, ini satu sel dan ini satu sel. Dan dia duduk rapat-rapat. Satu sel dan dia membina struktur daun. Bila dia dah rapat-rapat macam ni, dia bina satu struktur dan jadilah satu daun yang lengkap. Sama juga dengan rumah. Bila kita cantum-cantumkan batu-bata ni, jadi terjadilah sebuah rumah. Okey, untuk daun, ini daun dan ini tangan kita. Jadi dekat tangan kita juga terdiri daripada jutaan sel yang membina lapisan kulit kita. Okey, jadi kamu semua faham Faham cikgu. Okey, kalau kamu semua faham, bagus. Jadi kamu semua fahamlah tentang analogi yang cikgu bagi tentang rumah dan daun. Memanglah kedua ni adalah dua benda yang berbeza, tapi secara asasnya rumah terdiri pada unit asas dia adalah batu bata. Daun unit asas dia adalah sel tumbuh-tumbuhan dan tangan kita unit asas dia adalah sel haiwan. Okey. Faham Faham. Okey. Macam kamu cikgu ada soalan dekat sini lah. Okey, berdasarkan apa yang kamu lihat dekat sel tumbuh-tumbuhan dan sel haiwan, apa perbezaan yang ketara lah? Apa perbezaan yang ketara yang kamu dapat lihat terhadap sel tumbuh-tumbuhan dan sel haiwan? Aidil boleh jawab? Dekat sel tumbuhan tu macam ada sel wall. Sel wall tu apa Aidil dalam bahasa Melayu dia? Dinding sel. Okey, bagus. Jadi daripada segi struktur sel tu apa yang Aidil dapat lihat? Struktur sel tumbuh-tumbuhan dan struktur sel haiwan. Apa yang Aidil dapat lihat? Struktur sel tumbuhan dia ada bentuk. Okey. Untuk sel haiwan dia macam bentuk dia tak tetap. Betul. Jadi perbezaan antara struktur sel haiwan dan struktur sel tumbuh-tumbuhan adalah daripada segi bentuk dia. Bentuk, kenapa bentuknya berbeza? Dia untuk sel tumbuh-tumbuhan dia ada struktur yang khas. Kenapa dia petak dan sel haiwan dia macam rawak dia punya bentuk dia? Nanti kita akan pergi dengan lebih mendalam tentang benda ni lah. Okey. Jadi seperti mana yang cikgu tahu, cikgu pastilah yang kamu semua ni dah belajar kan tentang struktur sel dan fungsi sel, tapi secara asas lah masa kamu form 1 dulu kan. Betul tak? Betul cikgu. Okey, jadi cikgu rasa kamu semua insya-Allah lah tak ada masalah dalam untuk mengenal dengan lebih mendalam. Kalau dulu kamu belajar tentang struktur asas, kamu tak belajar dengan lebih mendalam. Jadi kamu boleh gunakan pengetahuan yang sedia ada tu, yang kamu dah tahu tentang struktur asas, dan kamu boleh gunakan di dalam subtopik ini. Tapi dalam subtopik ini kita akan belajar dengan lebih mendalam tentang struktur-struktur yang lain yang ada di dalam sel haiwan dan sel tumbuh-tumbuhan. Okey? Boleh. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan kelas, cikgu nak kamu buka lah. Okey, semua dah buka muka surat 22 sampai 27? Sudah cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi baiklah murid-murid, tadi cikgu dah terangkan secara asas lah, secara senang tentang apa itu sel. Sel itu adalah unit asas dan sel juga membina lapisan kulit, membina organ-organ dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan terdiri daripada sel-sel kecil. Lapisan kulit kita juga terdiri daripada sel-sel kecil. Jadi sekarang ni cikgu tunjukkan kepada kamu, ini cikgu dah lukis lah, cikgu tunjukkan kepada kamu gambaran tentang sel haiwan dan
sel tumbuh-tumbuhan. Jadi kamu nampak tak perbezaan yang ada dekat sel haiwan dan sel tumbuh-tumbuhan ni? Kamu dapat tak kenal pasti apa yang kamu dapat bezakan dekat sel haiwan dan sel-sel tumbuhan ni? Nampak tak Aidil? Nampak cikgu. Okey, bagus. Okey. Jadi, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, cikgu akan terangkan dekat kamu tentang struktur-struktur yang ada di dalam sel haiwan dan juga di dalam sel tumbuhan. Jadi cikgu akan terangkan berkenaan struktur lah dulu sebelum cikgu terangkan kepada fungsi. Jadi kamu lihat dulu, kamu perhatikan, kamu analisis apa yang perbezaan yang kamu nampak. Seperti kita tahu sel haiwan dan sel tumbuh-tumbuhan ni dia ada perbezaan dia. Betul tak? Betul. Okey. Jadi kita mula dengan persamaan lah, dengan perbezaan. Tapi sebelum tu, cikgu nak recall balik pengetahuan kamu yang sedia ada. Jadi waktu tingkatan 1 dulu, kamu belajar yang sel haiwan ada apa? Ada mitokondria, membran plasma dan sitoplasma dan juga nukleus. Jadi ini adalah struktur-struktur asas lah yang ni. Nampak ni yang cikgu dah labelkan ni, T1. Maksudnya tingkatan 1 dulu kamu dah belajar. Ini yang kamu belajar masa tingkatan 1 dulu. Nukleus, macam dekat dalam sel tumbuhan ada dinding sel, kloroplas dan vakuol. Jadi ini adalah struktur asas yang kamu dah belajar dulu. Tapi bila kamu dah masuk tingkatan 4 ni, kamu akan belajar dengan lebih mendalam. Kamu tengok dalam lagi apa yang ada dalam struktur sel haiwan dan struktur sel tumbuhan. Boleh? Boleh. Okey, bagus Aidil. Okey. Sekarang ni cikgu akan terangkanlah secara asas. Okey, di dalam sel haiwan dan sel tumbuhan ada persamaan dan ada perbezaan. Okey, seperti mana yang kita boleh lihat, mitokondria. Okey, jadi mitokondria ni yang mana? Ini mitokondria. Kalau kamu boleh lihat dekat sini, mitokondria bentuk dia macam silinder dan di dalam mitokondria ada macam lapisan. Jadi ini adalah mitokondria. Tengok, mitokondria dia berbentuk silinder dan terdapat lapisan di dalam mitokondria. Dekat dalam sel tumbuhan pun ada mitokondria juga. Yang ini nampak ni. Mitokondria. Jadi bentuk dia adalah silinder lah, macam yang kamu boleh nampak. Okey, itu adalah struktur yang pertama yang kalau kita tengok dekat dalam sel haiwan ada dan dekat dalam sel tumbuhan pun ada. Okey, seterusnya adalah membran plasma. Jadi kita boleh tengok mana membran plasma. Okey, lapisan luaran ni yang paling luar sekali, ini adalah struktur membran plasma bagi sel haiwan. Ini. Ini adalah struktur membran plasma bagi sel haiwan. Dan struktur membran plasma bagi sel tumbuhan pula adalah yang di dalam. Yang di luar ni bukan membran plasma. Itu kita akan pergi kejap lagi. So, membran plasma bagi sel tumbuhan adalah yang di dalam. Okey? Okey. Jadi, struktur yang ketiga pula, sitoplasma. Sitoplasma ni yang mana cikgu? Kalau kamu nak tahu, sitoplasma ni adalah rongga yang ada di dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi, nampak dekat dalam ni semuanya sitoplasma. Dan di dalam sitoplasma lah terletaknya semua struktur-struktur yang ada ni, ataupun kita panggil sebagai organel. Jadi, sel haiwan dan sel tumbuhan kedua-duanya mempunyai sitoplasma. Okey, boleh Kalau cikgu laju sangat bagi tahu sebab cikgu takut cikgu laju. Okey, untuk struktur yang seterusnya adalah jalinan endoplasma kasar. Okey, jalinan endoplasma ni dia biasanya terdiri daripada dua, iaitu pertama sekali jalinan endoplasma kasar dan jalinan endoplasma licin. Kebiasaannya kedua-dua struktur ni dia duduk dekat-dekat dan struktur ni ianya terletak berhampiran dengan nukleus. Kalau kamu boleh tengok dekat gambar yang cikgu lukis ni, nampak ni? Yang ada bintik-bintik ni adalah jalinan endoplasma kasar dan yang tiada bintik-bintik ni adalah jalinan endoplasma licin. Dan kita dapat lihat kedudukan jalinan endoplasma kasar berdekatan dengan nukleus. Jadi kalau dalam soalan lah keluar kan, dia bagi gambar nukleus dan dia letak ada satu struktur sini. Jadi kamu boleh tahu iaitu adalah jalinan endoplasma kasar.
Dekat atas jalinan endoplasma kasar ni ada bintik-bintik ni apa? Kamu tahu tak idea apa? Ribosom rasanya cikgu. Oh, pandai. So kamu dah study awal lah tentang benda ni kan? Okey, betul apa yang Aida cakap. Jadi apa yang ada di atas jalinan endoplasma kasar ni adalah ribosom. Jadi itu yang membezakan jalinan endoplasma kasar dan jalinan endoplasma licin. Yang ni adalah jalinan endoplasma licin. Nampak? Dia duduk berdekatan. Jalinan endoplasma kasar dan jalinan endoplasma licin. Dia mesti ada dekat dengan nukleus. Jadi kalau dekat sel haiwan, kalau dekat sel tumbuhan pula yang ni, nampak ni? Ini adalah jalinan endoplasma kasar dan ini pula macam mana cikgu buat Okey, tak apa, cikgu silangkan je Ini pula adalah jalinan endoplasma licin. Nampak kan ada beza kan antara endoplasma kasar dan endoplasma licin? Nampak tak? Nampak cikgu. Okey, bagus. Jadi bila kamu tengok gambar tu, kamu dah boleh bezakan mana satu endoplasma kasar dan endoplasma licin. Okey, struktur dia macam ni Ada struktur yang berlipat-lipat, dan kalau dekat endoplasma kasar ada ribosom di atas endoplasma kasar ni. Adalah fungsi dia. Nanti tu cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Sebab sekarang ni kita nak fokus kepada penamaan struktur tu. Kamu kena tahu setiap nama-nama struktur yang ada di dalam sel haiwan dan juga sel tumbuh-tumbuhan. Alright. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham dengan apa yang cikgu terangkan berkenaan struktur-struktur sel ni. Jadi ada soalan ke yang nak tanya cikgu yang kamu tak faham, kenapa macam ni cikgu, kenapa macam ni? Macam mana nak bezakan? Ada tak soalan daripada kamu semua? Ada soalan tak? Kenapa tengok? Kenapa macam sama je cikgu? Kenapa macam sama cikgu? Oh, kamu kopi soalan cikgu, pandai kan? Okey. Apa yang sama tu idea? Dia punya struktur tu lebih kurang sama. Struktur yang mana tu? Struktur apa tu? Jasad Golgi dengan jalinan endoplasma licin. Oh, maksudnya kamu tak dapat nak bezakan lah mana jalinan endoplasma licin dan mana jasad Golgi. Ya cikgu. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, jalinan endoplasma kasar dan jalinan endoplasma licin ni kedudukan dia adalah berdekatan dengan nukleus. Dia strukturnya memang agak sama tapi fungsi dia berbeza ya. Dan kalau kamu nak kenal, kalau yang dekat dengan nukleus, itu adalah jalinan endoplasma licin. Kalau kita tengok, jasad Golgi ni dia terletak berjauhan dengan nukleus. Jadi kalau dalam soalan dia ditanya mana satu jasad Golgi, mana satu jalinan endoplasma licin. Kamu tengok kedudukan dekat mana. Kalau yang dekat dengan nukleus itu adalah jalinan endoplasma licin. Tapi kalau yang jauh itu adalah jasad Golgi. Okey, faham? Faham cikgu. Okey, bagus. Jadi cikgu harap kamu fahamlah dengan struktur sel yang cikgu dah terangkan ni. So, apa perbezaan dia, apa yang ada, apa yang tak ada. Jadi cikgu harap kamu faham. Boleh ya? Boleh cikgu. Okey, jadi lepas ni kita akan masuk kepada fungsi-fungsi setiap struktur ni. Okey, jadi cikgu bagi masa kamu rehat 5 minit. Okey, jadi baiklah murid-murid. So, tadi kamu dah rehat 5 minit. Okey, sekarang ni kita akan sambung lagi pembelajaran kita dengan apakah fungsi setiap struktur yang ada dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Tadi cikgu dah terangkan tentang nama-nama struktur yang ada kan. So sekarang ni kita nak belajar apa fungsi setiap struktur yang ada dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan ni. Jadi cikgu harap semua nama-nama ni kamu dapat hafal dan kamu dapat ingat lah. Bukanlah sekarang, tapi nanti balik hafal dan ingat setiap nama struktur bagi sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey? Okey, jadi kita akan pergi kepada struktur yang pertama, iaitu mitokondria. Jadi apa fungsi mitokondria ni? Jadi fungsi mitokondria adalah sebagai tapak untuk penjanaan tenaga. Okey, contoh macam kalau kita makan kan, bila kita makan, makanan tu akan ditukarkan menjadi tenaga kan. Jadi tenaga tu dihasilkan melalui penjanaan tenaga di dalam struktur mitokondria ni. Nampak? Penjanaan tenaga. Okey, seterusnya fungsi bagi membran plasma pula. Membran plasma ianya berfungsi untuk memisahkan bahagian luar sel dan bahagian dalam sel. Fungsi lain dia adalah untuk membenarkan proses keluar masuk bahan ke dalam sel dan juga keluar sel. Okey?
Jadi dia macam pintu lah. So apa bahan yang nak masuk, dia akan detect dulu bahan ni apa. Kalau boleh masuk, baru dia bagi masuk. Yang macam itulah. Okey, seterusnya sitoplasma. Apa fungsi sitoplasma ni kan? Okey, fungsi sitoplasma ni adalah sebagai medium untuk berlakunya proses biokimia ataupun proses-proses sains yang berada di dalam sel haiwan ataupun sel tumbuhan. Okey, macam itulah. Okey, seterusnya fungsi bagi jaringan endoplasma kasar dan endoplasma licin. Okey. Fungsi dia adalah kita pergi kepada endoplasma kasar. Okey, secara asasnya kedua-dua jaringan endoplasma kasar dan endoplasma licin ni ianya berfungsi sebagai medium pengangkutan lah di dalam sel. Dia angkut apa? Kalau endoplasma kasar, dia akan mengangkut protein-protein yang disintesis oleh ribosom ke mana? Berkemungkinan dia akan angkut dan untuk pergi keluar daripada sel ataupun dia akan angkut dan diproses lagi ke dalam jasad Golgi. Okey? Okey, jadi untuk jaringan endoplasma licin pula, endoplasma licin ni dia mengsintesis lipid, glycerol, komponen-komponen lemak lah yang berada di dalam sel. Okey. Seterusnya nukleus. Macam yang Zahri dah cakap tadi, nukleus fungsinya mengawal aktiviti-aktiviti di dalam sel. Dan di dalam nukleus juga adanya struktur seperti kromosom dan DNA. Macam yang kamu semua tahu, DNA tu dia menyimpan segala maklumat di dalam tubuh badan kita lah, dekat dalam nukleus. Okey, jadi dia mengawal setiap aktiviti-aktiviti yang ada dalam sel ni, dikawal dalam sel tumbuhan ataupun sel haiwan. Okey, baiklah. Seterusnya adalah jasad Golgi. Jadi apa fungsi jasad Golgi ni? Fungsi jasad Golgi ada 4 key point yang utama yang kamu kena ingat. Yang pertama ialah membungkus, mengubah suai, memproses dan menghantar komponen-komponen kimia seperti protein, lipid ataupun sebagainya lah. So itu fungsi, itu 4 key keyword yang kamu kena ingat lah di dalam fungsi jasad Golgi ni. Okey, seterusnya lysosom. Okey, macam apa yang cikgu cakap tadi, dekat dalam lysosom ni ada lysosam, iaitu sejenis enzim ataupun bahan kimia yang berfungsi untuk meleraikan protein dan bahan-bahan kimia lain lah, macam lipid ke. So fungsi lysosam tadi dia akan menguraikan, dia akan menghidrolisis komponen-komponen tersebut. Dan yang terakhir adalah ribosom. Okey, ribosom ni fungsi dia apa? Ribosom ni macam yang cikgu cakap tadi lah, kalau jaringan endoplasma kasar mengangkut protein yang disintesis oleh ribosom. Jadi ribosom ni fungsi dia adalah untuk mengsintesis protein. Okey, semua faham Okey, seterusnya kita pergi kepada apa yang ada di dalam sel tumbuhan dan apa yang tak ada dalam sel haiwan. Apa fungsi dia? Fungsi struktur yang ada di dalam sel tumbuhan. Okey, dinding sel. Dinding sel ni ianya berfungsi untuk memberikan bentuk kepada sel tumbuhan, dan dinding sel juga ianya berfungsi untuk memberikan sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. Sebab itulah kalau kamu tengok sel tumbuhan bentuk dia tetap, tak macam sel haiwan. Sebab sel haiwan tak ada dinding sel. Okey, seterusnya kloroplas. Fungsi kloroplas pula adalah untuk menangkap cahaya matahari dan digunakan di dalam proses fotosintesis. Jadi untuk proses fotosintesis tu adalah untuk menghasilkan makanan lah di dalam tumbuh-tumbuhan. Semua faham? Faham, cikgu. Okey, seterusnya bakul lah. Okey, sentriol ni nanti dulu. Bakul ni adalah tempat untuk menyimpan makanan di dalam tumbuh-tumbuhan di dalam bentuk karbohidrat. Selain makanan, boleh tempat penyimpanan air dan tempat penyimpanan nutrien lah bagi sel tumbuhan. Okey, kita pergi kepada sentriol. Sentriol ni hanya khusus kepada sel haiwan saja. Jadi sentriol ni ianya berfungsi untuk membentuk gentian gelendong ketika berlakunya proses pembahagian sel di dalam sel haiwan. Okey, jadi cikgu dah terangkan semua dekat kamu semua tentang fungsi bagi struktur yang ada di dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, jadi cikgu harap kamu semua fahamlah tentang apa yang cikgu dah terangkan. Jadi kamu semua ada soalan tak? Ataupun kamu semua mungkin ada keliru ataupun tak faham dengan apa yang cikgu terangkan ni? Ada soalan tak?
Sadif? Ada apa-apa tanya ke? Cikgu, yang vakuol tu Okey. saya ada baca. Vakuol tu pun ada dekat sel haiwan. So, sebenarnya dia ada ke tak? Oh, maksudnya kamu ada terbaca dekat internet macam itulah. Yang sel haiwan juga ada vakuol. Okey. Sebenarnya sel haiwan ada vakuol tapi dia taklah sebesar sel tumbuhan. Dia ada tapi kecil. Tapi untuk silibus kamu ni, kamu just fokus yang kamu tahu sel haiwan tidak mempunyai vakuol. Tapi sebenarnya kalau kita pergi ke internet ataupun kita buat kajian dengan lebih mendalam, sel haiwan ni mempunyai vakuol tapi saiz dia tak adalah sebesar sel tumbuhan. Tapi dalam silibus kamu, sel haiwan tak ada vakuol. Okey? Okey, faham tak? Faham cikgu? Okey, baiklah murid-murid. Jadi tadi cikgu dah terangkan dekat kamu tentang penamaan bagi setiap struktur yang ada di dalam sel haiwan dan sel tumbuhan, dan kamu juga dah belajar tentang fungsi-fungsi setiap struktur yang ada di dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Jadi cikgu harap kamu semua fahamlah dengan apa yang cikgu ajar. Jadi kita pun dah habis belajar pasal struktur dan fungsi sel. Okey, jadi hari ni kita belajar yang ini saja, dan sekarang ni cikgu nak buat quiz. Hari ni cikgu ada bawa quiz box. Jadi benda ni menarik lah untuk kamu. Kamu boleh pusing-pusing kan. Kamu jawab soalan yang ada dalam ni. So kalau kamu tengok dekat dalam ni ada bola-bola. Dekat dalam bola ni ada soalan. Okey, jadi cikgu nak panggil Ahmad lah. Okey, Ahmad boleh datang ke depan tak? Mari cabut soalan dan kamu jawab soalan tu. Kalau kamu betul, cikgu bagi ganjaran. Ada ganjaran untuk kamu. Okey? Ahmad, mari depan. Baguslah Ahmad, sihat. Okey. Okey, jadi Ahmad, pusing untuk kamu keluarkan soalan yang ada dekat dalam quiz box ni. Pusing je. Pusing. Okey, dah jatuh. Okey, cuba buka. Apa soalan yang ada dalam tu? Apa fungsi sentriol? Okey, jadi apa fungsi sentriol Ahmad? Cuba jawab. Macam cikgu cakap tadi, sentriol fungsi dia pembahagian sel dalam sel haiwan. Okey, betul. Sikit lagi, sentriol dia membentuk apa kalau berlakunya proses pembahagian sel dalam sel haiwan ni? Sentriol membentuk untuk apa? Membentuk gegendang? gentian gelendong. Gentian gelendong. Silap, bukan gegendang. Okey, bagus. Okey, jadi kamu berjaya untuk jawab soalan yang ada dalam quiz box ni. Okey, jadi ini ganjaran untuk kamu sebab kamu dapat jawab. Tahniah. Okey, boleh duduk semula. Okey, Ali. Ali, cikgu nak kamu jawab. Okey, tolong cabut Ali. Okey. Jadi apa soalan yang kamu dapat? Soalan dia, apa fungsi dinding sel? Okey, jadi apa fungsi dinding sel tu Ali? Dinding sel ni ada dekat sel tumbuhan cikgu. Okey, maksudnya dia ada dekat sel tumbuhan, dan apa fungsi dia? Memang dia ada dekat sel tumbuhan, dan apa fungsi dia? Fungsi dia bentuk sel. Oh, maksudnya dia memberikan bentuk pada sel tumbuhan Okey, bagus. Okey, jadi ini hadiah untuk kamu. Okey. Terima kasih. Okey, mantap. Jadi dengan kuis yang kita buat ni, cikgu nampaklah yang kamu semua faham dan kamu semua dapat ingat apa yang cikgu ajar pada hari ini. Jadi cikgu nak seorang wakil daripada kamu untuk bagi refleksi tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Okey Aiman, boleh tak kamu bagikan refleksi terhadap apa yang kita dah belajar pada hari ini? Okey cikgu, jadi pada hari ini saya belajar tentang struktur sel dan fungsi bagi setiap struktur di dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, bagus Aiman. Okey, jawapan yang mantap dan bernas. Okey, jadi cikgu nak rumuskanlah apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, secara keseluruhannya apa yang kita dah belajar pada hari ini adalah berkenaan tentang
struktur dan fungsi di dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Kamu juga dapat belajar apa persamaan struktur yang ada di dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Dan kamu juga pada hari ini dapat membanding bezakan tentang struktur dan fungsi yang berada di dalam sel haiwan dan juga sel tumbuh-tumbuhan. Okey? Okey, bagus. Jadi, cikgu harap dengan apa yang cikgu ajar pada hari ini, kamu semua dapat faham dan kamu semua dapat hafal. Jadi bila kamu jawab peperiksaan nanti, kamu semua boleh jawab dengan baik. Okey. Okey semua? Boleh cikgu. Okey, jadi secara keseluruhannya apa yang kamu belajar pada hari ini kamu boleh kaitkanlah dengan kehidupan seharian kamu. Dengan apa yang kamu lihat pada hari ini, secara keseluruhannya adalah kita kenalah bersyukur terhadap ciptaan yang dikurniakan oleh Tuhan. Kalau tak ada struktur-struktur yang seperti ini, fungsi-fungsi macam nak penjanaan tenaga, fungsi-fungsi kimia yang lain tak berlaku dan kita pun tak dapat hidup di atas muka bumi ni. Jadi kita perlulah sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Tuhan berikan. Okey? Okey, jadi sebelum kelas tamat, cikgu nak berikan satu latihan kepada kamu dan kamu balik nanti kamu jawab lain. So, kejap Okey, latihan ni cikgu dah photostate dan cikgu harap kamu balik, kamu jawab di rumah cikgu bagi seorang satu dan minggu depan hantar kepada cikgu. Okey. Okey, nah Ahmad. Okey, Ali dan Aiman. Alright. Terima kasih. Nanti semua ni paskan dekat kawan-kawan kamu semua Okey? Okey, jadi cikgu rasa sampai di sinilah pembelajaran kita pada hari ini berkenaan topik 2.1 iaitu berkenaan struktur dan fungsi sel. Jadi untuk kelas yang akan datang, cikgu harap kamu semua mencontohi idea lah sebab dia sebelum kelas pun dia dah study dulu, dia dah belajar dulu. So nanti bila kamu dah masuk kelas, so kamu akan tanya apa yang kamu tak faham, okey? Jadi cikgu harap itu sajalah, okey? Jadi balik buat kerja dan siapkan tugasan yang cikgu dah bagi, okey? Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu.